Dia bagi kita langsung tak sebab dia punya mazhab. Ya, bila kerajaan dah rasa dia dapat tahu itu dengan alasan dia nak renovation. Bila dia renovation satu tahun, dia boleh solat hanya solat sunat saja. Ya, masjid ni pun masjid saya nak buka. Itu masjid Muhammad. Itu masjid Muhammad. Awal. Setelah tadi dulu, sebelum ada masjid-masjid ni lah, dia kawasan lapang. Rumah Nabi dengan masjid Nabi, Raudah tu lah. Okay, sebelum ada masjid Nabawi tu, Raudah tu. Hanya beberapa saiz tu tak besar sangat lah, kurang lebih dalam 20x20 je. Masjid Baginda Rasulullah. Okey, terjadinya kemarau panjang yang amat dahsyat. Maka Baginda Rasulullah bawa orang penduduk Madinah ni solat minta hujan kat sini. Tapak ni, tapak Masjid Qawamah ni. Okey, macam mana timbulnya nama Masjid Qawamah tu dekat tapak tu? Rasulullah berjalan daripada rumah dipayungi awan. Tu yang diberi nama Masjid Qawamah. Jadi masjid ni dibina pula. Okey, masuk ke masjid, ada lapang, buat solat sunat, belajar itu, hujan. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Selepas itu dia pun buat masjid hanya untuk solat sunat raya saja. Solat wajib fardu ni Rasulullah tak bagi. Solat dekat masjid yang apa nama dia Raudah sekarang ni. Ketika itulah sebelum ada Masjid Nabawi yang kita nampak sekarang ni. Okey. Sekarang alhamdulillah dah buka, cuma wanita boleh solat pintu dia. Cuma tengok pokok kurma tu, ada dua pokok kurma tu. Perempuan dah masuk. Lelaki bahagian depan. Masjid Abu Bakar, perempuan tak boleh. Lelaki masuk ke sini, ke depan. Masjid Sayyidina Ali, boleh masuk lelaki, perempuan tak masuk. Lelaki boleh masuk. Solat sunat saja. Kalau solat sunat apa, wajib pergi dekat ni lah. Masjid Nabawi. InsyaAllah. Tulis atas amal bab, semua kedai tulis amal bab, pening jemaah. Betul? Kedai amal bab 3 kedai. Kedai kurma,
Jumpa baju ada money changer. Okey? Kalau mau tukar wang dekat kedai kurma. 100 RM Malaysia 87 rial. Tukar boleh, terima boleh. Okey? Kalau mau pos barang boleh. Pos barang sekilo berapa? 20 rial. 2 minggu sampai. Jidex. Kalau mau pos Samsung boleh. Samsung 1 botol 5 liter. Samsung sekali pos. 120 rial. 2 minggu sampai. Tulis alamat, nama, nombor handphone. Bayar 120 rial. 2 minggu sampai rumah insyaAllah. Tak bayar bawa Samsung. Tulis alamat, nama, nombor handphone. Bayar 120 rial. 2 minggu sampai rumah insyaAllah. Okey? Okey. Sekarang saya mau cerita kedai Amal Bab. Jumpa baju 1 minit saja. Jumpa baju ada 7 halai 100. Dalam TikTok saya nampak ada orang cakap ada 10 100. Tapi ini semua tipu. Betul saya cakap, tipu. Kenapa? Dia cakap saja, bila you sampai dia punya kedai, dia cakap desain sudah habis. Saya sudah habis. Amal Bab, betul-betul you masuk dalam kedai Amal Bab. Janji harga murah, desain, saiz semua ada insyaAllah. Janji harga murah. Okey? Ada 7 halai 100. Ada 1 halai 20. Ada 1 halai 50. Ada 1 halai 70. Ada sampai 150. Itu baju perempuan. Ini semua pertama kayak gitu yang masak yang muda tu dia warna-warni tapi dia punya tu rasa tu benar masuk tiga balik macam dawat tak begitu Tak maju, tak model macam mana dia buat. Apa tahu? Apa pandang pula? Jangan ada kemas juga. Di dalam macam Orang dulu-dulu memang besar dan tinggi. Berapa ringgit ni, Cik? Ini berapa agak? Salah ya. besar-besar. Ajar buat video kan. Baik saya nak tunjuk Ustaz untuk ajar cooking. Cuba tengok ni. Lembing dia. Macam mana dia buat mata lembing? Daripada besi yang hancur-hancur boleh jadi mata besi ni. Macam mana? Dia bakar, jadikan satu cecair, dia keraskan. Maksudnya Banyak besi tu. kita waktu tu Islam memang dah modern. Kita dibodoh-bodohkan. Itu tak tahu. Yes. Macam dia mesti ambil apa besi punya apa kan. Ya. Lepas tu carikan dia bentukkan macam ni. Macam mana dia buat? Belum tengok yang hiasan. Orang perempuan punya hiasan. Jom tengok. Ya. Dia tak ada mesin-mesin buat. Kenu. Contoh asal besi. Dia buat ni lah peralatan dia jadi benda-benda macam ni. Hiasan. Memang dia. Maksudnya di situ. Design pun lawa. Yes. Seni tak seni dia orang kan? Acik Ni rasakan peralatan dia dia. orang ni. Allah, seseorang tu ada kepandaian, kemahiran seseorang Ya. yang Allah. Okey, macam mana tak aku buat gini kan? Itulah. Kita Satu benda. diperlukan. Dia ambil teknologi kita. Yes. Kita dia yang Dia pandai. claim. Sebenarnya Islam. Ya. Memang. Pergi keluar. Ajak. kamera mu terang sikit. Jadi budak kampung saja dia main bincang.
Pangkal sana, akhir sana. Bas sana. Ada? Masjid tu penduduk kampung sebab situ adalah kawasan peperangan. Nanti kita sampai nanti baru saya pangkal sebelah masjid. So, kat sana abang tanya saya, Maris, kenapa kau tak pesan jemaah kau masa kau bawa bekal? Saya tak nak dipertanggungjawabkan yang itu. Koyak saya. Saya kongsi. Saya cakap, kubur. Kubur. Kalau bahasa Melayu kita, perkampungan tersusun. Okey, sebab apa? Yang susun jadi. Apakah persamaan kubur kita dengan kafe? Dia ada batu nisan. Sama ke tak? Macam mana Haji kata tak? Ya. Sorry agak ganis. Pelan-pelan. This is my sister. And the younger sister. Hi sisters. Hi sisters. Hi sisters. Ya, dah polim dia. Jika kita dalam flight daripada Malaysia, tempat dia dekat Kuala Manazil, iaitu tempat masjid tu dekat sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan tujuh langit dan apa yang di naungan ini, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkan. Kami memohon kepadamu ya Rabb, kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari kejelekan desa ini,
kejelikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin 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 Allahumma amin. Kita pada tambah bersama insyaallah. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh jalan? Takut sakit kaki. Kita lawan utama nanti. Okey. Apa? Lancongan sini lah. Sumaya. Kan. Saya kasih. Okey, ini dia. Saya tunjukkan. Saya sedikit, saya tak tahu. Hari ni mungkin pertama dan terakhir Haji Haji tengok. Perhatikan sekeliling dia. Semua dah naik bangunan. Tak mustahil sini akan hilang. Mustahil. Okey. Di sini. Dia sambut kedatangan Haji Haji. Di sini dikabarkan memang tempat semua yang tengah-tengah. Dia kan ada pokok-pokok tu depan ni yang tanah warna gelap-gelap. Tengah-tengah situ. Okey. Yang ada batu tu? Yang ada batu tu depan sikit. Masa tengah dia anggarkan kat situ. Bukan sembahyang seorang saja di sini. Ada sebelum restu bagi Rasulullah ada kat sini, tapi bagi Rasulullah masih lagi ditentang kalau Rasulullah belum lagi berkuasa. Walaupun pakcik dia Abu Jahal yang memimpin memerintah berkuasa, tetapi Islam okey, di zaman jahiliah itu sesiapa yang wanita melahirkan anak perempuan di atau di tanah bini, dia orang tanah nak. Okey, di mana dia? Maka banyak bidadari syurga dalam ni, masya-Allah. Okey, tu satu. Saya tak pasti apa simbol yang dia buat tembok tu, Allah Alam. Mungkin ada sesuatu yang kita tak tahu. Dia bagian depan, dia bagian tengah. Yang tanah. Okey, sebab tu dia orang tak tahu mana satu, dia orang blok saja. Tak berani cakap kat sini. Kita salah. So, dia bukan macam tu. InsyaAllah. Okey. Tahu kalau dengar lagu nasyid, itulah kisah dia. Sanggup dia mempertahankan tauhid. Dia sanggup. Yang dia dibunuh. Okey. Walaupun bagi dia Rasulullah dah nampak masa tu. Anak dia mengandung. Sembahyang macam tu kan. Rasulullah cakap satu. Tak boleh sembahyang. Kau bidadari syurga. Lepas tu Rasulullah tak berkuasa masa tu. Anak dia mengandung minta tolong Rasul. Okey. Lepas tu Rasulullah kata tak apa. Memang betul. Sembahyang meninggal. Meninggal dibunuh. Betul ya? Ditumbak kan. Kita tak kisah. Itu memang betul. Dan dikebumikan di sini. Okey. Kelebihan sembahyang ni, saya minta sangat-sangat. Sebab dia adalah syahidiyah pertama. Syahidiyah pertama sembahyang. Rasulullah bagi gelaran sebab dia adalah yang pertama.
Syahidiyah. Syahidiyah tu maksudnya perempuan yang syahid Ya. yang pertama. Dan Hmm. ketabahan hati dia, kecekalan hati dia memang tak ada siapa boleh tanding. Maka dengan itu saya minta sangat Hajah-hajah, khususnya hajah-hajah berborak dengan Subhanahu. Dia dengar, dia nampak ajaran tak. Cakap, betul? Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah aku walaupun sedikit seperti ketabahan sembahyang. Minta aja, nanti doa dalam hati walaupun segan dalam nafas. Minta sungguh-sungguh. Saya kalau bawa jemaah wanita memang saya suruh minta. Sebab arwah guru saya pesan, suruh bagi tahu jemaah perempuan, doa sendiri, minta sendiri, cakap dengan syahidiah. Dia akan sampai kan, insyaAllah. Itu bidadari juga. Ada lagi saya nak kongsi. Perasan tak? Dekat Madinah, saya lupa nak cakap. Dekat Madinah, dekat sini, perasan tak ada sini cantik kayu. Aha. Sebenarnya itu adalah waris-waris ketua-ketua puak. Setiap pintu tu. Haji tuan Rajin, cuba bagi salam. Nak masuk je dari sebelah dia bagi salam aja. Dia punya tahaku sebab orang tahu dia siapa. Biasa orang mana bagi salam, dia nak tak tahu. Okey. Yang ada kita nampak sekarang ni mungkin tiut atau pemiut. Dia orang akan turun temurun macam tu. Macam salah silap raja kita. Bapak turun kepada anak lelaki kepada turun cucu lelaki ada tu. Kenapa jadi macam tu? Masa tu ada perebutan kuasa. Masing-masing nak rebut, ni hak aku, ni lawan aku. Yalah Rasulullah yang bagi jalan macam tu. Dia bagi pintu ke pintu. Itu kisah dia. Dan allowance dia macam gaji Menteri Besar Malaysia lah. Lebih kurang. Gaji dia ada gaji, ada allowance rumah, allowance transport. Duduk saja je. Kadang-kadang kita nak pergi solat kan duduk tepi. Macam selekeh kan. Nampak cikai tu. Dia macam tu.